Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan aksi Liga Perdana Inggeris. Arsenal menang tipis 2-1 ke atas pasukan Nottingham Forest. Bernama seri 1 sama dengan pasukan West Ham. Brighton menang 4-1 ke atas pasukan Luton. Everton tewas 1-0 kepada pasukan Fulham. Sheffield United tewas 1-0 kepada pasukan Crystal Palace. Newcastle menang besar 5-1 ke atas pasukan Aston Villa. Berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Kita ikuti perkembangan terkini bola sepak di arena tempatan. Kelab bola sepak JDT secara rasminya mengumumkan ketibaan pemain tengah kelahiran Jepun, Takahiro Kunimoto. Pemain berusia 25 tahun itu disebut-sebut akan mengisi slot kuota import Asia bersama Harimau Selatan. Selepas itulah mengenai berita perpindahannya di media sosial. Dia pernah beraksi bersama pasukan bawah 20 tahun Jepun dan juga kelab pasukan Portugal iaitu Casa Pia. Selepas melalui musim cemerlang bersama kelabnya iaitu Jeonbuk Hyundai, dia lebih dikenali sebagai Kuni mencipta nama di pentas Asia ketika beraksi bersama pasukan Gagasi Korea Selatan iaitu Jeonbuk Hyundai pada musim 2020 hingga 2022 dengan berjaya merekodkan sebanyak 64 penampilan dengan berjaya meledakkan 10 gol. Dia juga berjaya membantu pasukan Jeonbuk Hyundai meraih gelaran juara Liga Korea pada musim 2019-2020 dan juga 2020-2021 serta Piala FA Korea pada tahun 2020 dan juga 2022. Selangor punca harga 3 bintang Harimau Melaya semakin mahal. Pasukan Gegasi Lembah Kelang, pasukan Selangor FC, menjadikan pemain yang beraksi buat pasukannya lebih baik apabila 3 orang pemainnya menunjukkan peningkatan mendadak daripada sudut nilai pasarannya. Finalis Piala Malaysia 2022 itu memulakan kempen Liga Super dengan cukup baik apabila mereka berjaya menghuni tangga kedua selepas 19 perlawanan. Mereka juga dalam posisi terbaik untuk memperbaiki rekod apabila berpeluang untuk beraksi di pentas Piala AFC pada musim hadapan. Antara pemain yang dilihat mempunyai nilai peningkatan paling ketara adalah Faisal Halim daripada 1.5 juta ringgit Malaysia kepada 1.9 juta ringgit. Pemain kedua menunjukkan peningkatan adalah Mukairi Ajmal iaitu daripada 252,000 kepada 1.4 juta. Seorang lagi pemain adalah Syarul Nazim dengan nilai terkini beliau adalah sekitar 1.14 juta. Ketiga-tiga mereka adalah bintang pilihan Kim Panggon untuk membentuk gandingan terbaik menjelang aksi Piala Asia di Qatar pada Januari hadapan. Newcastle mulakan kempen Liga Perdana Inggeris penuh bergaya. Anak buah Eddie Howe berjaya merencanakan rancangan yang telah pun diberikan oleh pengurus mereka dengan penuh bergaya dalam perlawanan pertama mereka pada musim ini selepas membelasah pasukan Aston Villa 5-1 di St James Park. Pemain terbaru mereka, Sandro Tonali, memulakan pesta gol dengan meledakkan jaringan pada minit ke-6 permainan. Alexander Isak memastikan tempatnya sebagai penyerang utama dengan menjaringkan 2 gol pada minit ke-16 dan juga minit ke-58 sebelum Callum Wilson menambah jaringan pada minit ke-77. Harvey Barnes yang masuk sebagai pemain gantian berjaya melengkapkan malang gemilang Newcastle apabila menjaringkan gol kelima untuk pasukan pada minit ke-91. Gol Seguati pasukan pelawak hadir pada minit ke-11 melalui jaringan Moussa Diaby. Brighton tunjukkan kualiti walaupun tanpa McAllister dan juga Caicedo. Brighton berjaya menunjukkan yang mereka masih lagi mampu bersaing walaupun tanpa kelibat dua tonggak utama mereka iaitu Alexis McAllister dan juga Moises Caicedo yang masing-masing sudah membawa haluan sendiri untuk mewakili kelab yang lain. Mereka berjaya mendudukan pasukan Luton Town yang baru saja dinaikkan ke Liga Perdana Inggeris dengan jaringan 4-1 hasil daripada jaringan Solly March, João Pedro, Simon Adingra dan juga Evan Ferguson. Sudah cukup untuk memastikan 3 mata pertama buat mereka. Luton Town berjaya mencuri 1 gol apabila Carlton Harris berjaya menyempurnakan sepakan penalti yang dihadiahkan pada minit ke-81. Brighton akan bertemu dengan Wolves selepas ini, manakala Luton Town akan bertemu dengan pasukan Burnley pada aksi kedua nanti. Jude Bellingham berjaya menjaringkan gol dalam debut La Liganya. Aksi debut Jude Bellingham bersama pasukan Real Madrid dalam kempen La Liga musim ini berjaya dihiasi dengan jaringan menarik yang dilakukannya pada minit ke-36 untuk membantu pasukannya itu mengutip 3 mata pertama dalam aksi pembukaan La Liga musim 2023-2024. Mereka menewaskan pasukan Athletic Club dengan jaringan 2-0 dengan satu lagi gol dijaringkan oleh Rodrigo. Bellingham juga berjaya menghabiskan 90 minit perlawanan dengan dia dilihat begitu selesa mengundi bahagian tengah bersama-sama dengan Camavinga, Valverde dan juga Tchouaméni.
Mereka akan berdepan dengan Almeria selepas ini untuk aksi kedua pada 1:30 pagi 20 Ogos nanti. Cristiano Ronaldo bantu Al Nassr jualan trofi Piala Arab. Bintang sensasi bola sepak dunia, Cristiano Ronaldo berjaya membantu kelabnya iaitu pasukan Al Nassr untuk menjulang trofi Piala Klub Arab 2023 selepas mereka berjaya menewaskan pasukan Al Hilal 2-1 di Stadium King Fahd malam tadi. Ronaldo berjaya meledak 2 gol dalam perlawanan akhir itu sekaligus memastikan berjaya mendapatkan trofi pertamanya sejak datang ke Liga Pro Arab Saudi itu. Al Hilal yang turut dibarisi oleh ramai pemain bintang, antaranya Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Cesc Milinkovic-Savic serta penyerang kelahiran Brazil iaitu Malcolm berjaya berada di depan terlebih dahulu pada minit ke-51 melalui jaringan Michael. Ronaldo yang semakin menghampiri usia 40 tahun itu masih mampu menunjukkan kualiti yang dia ada dengan menjaringkan 2 gol pada minit ke-74 dan juga 98. Tiga lagi bintang pasukan Paris Saint-Germain akan tinggalkan pasukan. Tiga lagi pemain berstatus bintang di pasukan Paris Saint-Germain bakal meninggalkan pasukan PSG pada musim ini. Pemain tersebut adalah Kylian Mbappe, Neymar dan juga Marco Verratti. Dengan kehadiran jurulatih baru, Luis Enrique, dilihat berjaya melakukan perubahan drastik daripada segi pemilihan pemain. Perlawanan pertama saingan Liwan menyaksikan ketiga pemain tersebut tidak berada dalam senarai skuad untuk memulakan kempen Liwan pada musim ini. Kylian Mbappe masih berada dalam senarai untuk dijual. Sementara itu Neymar pula sedang berada dalam fasa perbincangan untuk berhijrah. Dan Verratti pula dikatakan sudah bersedia untuk ke Arab Saudi, namun masih berada di fasa perebutan kelab daripada sana. Mereka juga berjaya mendapatkan pemain baru antaranya Lucas Hernandez daripada Bayern dan juga Lee Kang-in daripada Mallorca. Paris Saint-Germain tempang tanpa kelibat pemain utama. Keputusan Luis Enrique untuk tidak menurunkan Kylian Mbappe, Neymar dan juga Marco Verratti dalam perlawanan pertama mereka pada awal pagi tadi dilihat hampir memakan diri mereka sendiri selepas hanya mampu seri tanpa jaringan dengan pasukan Lorient. Enrique menurunkan 3 gandingan terbarunya iaitu Gonzalo Ramos, Marco Asensio dan juga Lee Kang-in. Dilihat masih belum mampu memainkan strategi yang dirancang oleh pengendali daripada Spanyol itu. Meskipun berjaya menguasai hampir keseluruhan perlawanan, mereka masih gagal menemui gawang gol lawan sekaligus hanya mampu mengutip satu mata daripada perlawanan pertama mereka untuk musim ini. Debut Harry Kane tidak menjadi. Harry Kane yang telah pun sah menyertai pasukan Bayern Munich sempat melakukan debut bersama pasukan barunya dalam aksi DFB Pokal menyaksikan mereka tewas 3-0 kepada pasukan Leipzig awal pagi tadi. Dia yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-63 tidak sempat untuk menunjukkan kualiti yang dia ada apabila gagal membantu pasukannya itu untuk comeback. RB Leipzig sebaliknya dilihat bermain dengan lebih baik apabila Dani Olmo berjaya meledak hat-trick sekaligus menyingkirkan pasukan Bayern. Al Hilal mahukan Neymar. Al Hilal dilaporkan sudah menyediakan proposal untuk mereka cuba mendapatkan pemain pasukan Paris Saint-Germain iaitu Neymar. Mereka dikatakan akan menawarkan sejumlah besar duit untuk pemain itu dengan perbincangan masih lagi berjalan dan pemain itu juga dilihat berminat dengan tawaran tersebut. Diego Costa kembali beraksi di Brazil. Bekas penyerang pasukan Wolves, Diego Costa sah menyertai pasukan Botafogo di Brazil selepas meninggalkan pasukan Wolves pada bulan Jun yang lalu. Dia dilihat gagal memberikan import kepada pasukan itu selepas hanya beberapa kali diturunkan sebagai kesebelasan utama semasa di bawah kendalian Julian Lopetegui pada musim lalu. Dimitri Payet kini bergelar pemain Vasco da Gama. Dimitri Payet kini sah bergelar pemain pasukan yang berpanggilan di Brazil iaitu Vasco da Gama. Dia akan bersama dengan pasukan itu sehingga Jun 2025 selepas menolak untuk terus beraksi di Liga 1 Perancis. Manchester United mulakan rundingan untuk dapatkan Benjamin Pavard. Manchester United dilaporkan telah memulakan rundingan untuk cuba mendapatkan Benjamin Pavard daripada Bayern Munich selepas pemain itu dikatakan mahu keluar berhijrah daripada pasukan. Bayern bagaimanapun tidak menunjukkan sebarang reaksi mengenai perkara itu kerana mereka masih mahukan dia untuk pasukan mereka. Kepa Arrizabalaga ke pasukan Real Madrid. Penjaga gol pasukan Chelsea, Kepa Arrizabalaga akhirnya membuat keputusan untuk menyertai pasukan Real Madrid secara pinjaman selepas pasukan Chelsea bersetuju untuk melepaskannya. Tempoh pinjaman telah pun ditetapkan sehingga hujung musim nanti dan dia hanya menanti masa yang sesuai untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan juga menandatangani kontrak pinjaman bersama mereka.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.